نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wayassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pada malam ini bersempenakan dengan Maulidur Rasul, adalah berkaitan dengan ayat 31 dan 32 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 31 hingga 32. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jikalau kamu benar-benar menyintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah Ta'ala kasih dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang kafir. Ayat ini, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, dia adalah satu parameter, salah satu daripada parameter, dawabit, nak ukur kita ni sejauh mana kita benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kita taat kepada Allah. Maka kayu ukurnya adalah bergantung kepada sejauh mana kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang kata dia taat kepada Allah, siapa-siapa yang kata dia cinta kepada Allah, tetapi jalan hidup dia, ibadat dia, akidah dia, kepercayaannya tidak sama dan tidak selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah seorang yang berdusta. Dia bohong. Siapa yang cakap ni? Yang cakap ni adalah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Dia kata siapa yang tak sama, dia kata dia kasih kepada Allah, tapi amalan dia tidak sama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bohong dari segi ucapan dia. Dia bohong
dari segi amal perbuatan dia. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya dia bawa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam tuntutan kami, maka amalannya itu tertolak. Maka itu yang disebut oleh Imam Ibn Katsir berkenaan dengan ayat ini. Maka kita semua akan memperolehi balasan yang lebih daripada apa yang dianjurkan kepada kita jikalau kita menyintai Allah dan Allah menyintai kita. Maka di antaranya ialah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri dan juga para salafus salih. Mereka kata apa? Mereka kata bahawa ada manusia ni, kan, ada golongan manusia ni, dia rasa dia kasih kepada Allah, dia rasa dia dah ikut dah agama Allah, maka Allah Ta'ala menguji dia. Allah Ta'ala menguji dia. Maka turunlah berkaitan dengan ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi kalau kita rasa kita ni kasih kepada Allah, kita ikut Allah, maka ujiannya adalah berdasarkan kepada amalan kita, sama atau tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa contoh yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Apa dia contoh, tuan-tuan? Biasanya orang lelaki kalau dia nak poligami, dia kata tu sunnah Nabi. Itu benda yang popular dalam masyarakat kita. Jumpa mana-mana pun, kadang-kadang isteri-isteri yang datang jumpa saya mengadu masalah suami dia kahwin 2, kahwin 3, cerita yang sama keluar. Dia kata bahawa suami dia kata, hang nak lawan Nabi ke? Dia bagi ayat tu, kan? Hang tak tahu ke ini sunnah Nabi? Dia bagi ayat tu. Maka dia pun satu-satunya ayat yang dihafal, ayat lain dia tak hafal pun, kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan ayat tu yang dihafal. Apa dia? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna, kahwinlah 2, kan, 3 ataupun 4. Hak tu dia kata sunnah. Soalan sekarang, betul ke sunnah macam tu orang perempuan? Semua tak berani nak jawab. Betul ke sunnah Nabi kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4? Betul ke sunnah Nabi itu adalah poligami? Sidang hadirin mukminin, ini antara contoh yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, supaya kefahaman kita tentang sunnah ni biarlah menepati apa yang dihuraikan oleh para ulama yang muktabar. Jangan kita kata tu sunnah, tapi ulama yang muktabar kata tidak sunnah. Jangan kita memandai-mandai kata itu sunnah Nabi, tapi Imam Syafi'i kata itu bukan sunnah Nabi. Kita kata pada orang tu sunnah, tapi ulama mazhab kata itu bukan sunnah. Maka kita kena berhati-hati bila kita mengungkapkan kata-kata yang kita nisbahkan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak mendapat kecelakaan daripada sikap memandai-mandai dalam menisbahkan sesuatu ajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan kebanyakan ulama mazhab dan ulama mu'tabar, mereka mengatakan yang sunnahnya adalah memadai dengan seorang isteri sahaja. Ini berita gembira ke berita sedih? Ini berita gembira, good news kepada jemaah kat belakang. Hak belakang ni siapa dia? Orang perempuan lah, hak belakang tu. Ini berita sedih kepada sebahagian hak duduk kat depan ni. Bukan semualah, sebab ramai majoriti kita kahwin seorang je, tapi ada segelintir yang kahwin 2, kahwin 3. Tak apa, bukan kita nak
nak halang, bukan kita nak kata tak elok kahwin 2, kahwin 3, tak. Tapi kita nak perbetulkan kefahaman yang kata sunnah tu apa dia, bagi nampak gambarannya betul dulu. Saya tak kata jangan kahwin 2, tak, saya tak kata gitu. Tapi bila kita cakap kata sunnah, kita nak kena faham sunnah di sisi para ulama tu apa dia. Maka contoh yang saya bagi nombor 1 kepada tuan-tuan malam ni ialah pasal poligami. Supaya kita nampak di sisi para ulama yang kata sunnah tu apa dia. Baik. Berkata Abul Husain Al-Imrani, dia menakalkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, the founder of madhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata, aku suka kepada lelaki yang mencukupkan dirinya dengan satu isteri saja. Imam Syafi'i kata, dia kata, aku suka kepada lelaki yang mencukupkan dirinya hanya satu isteri saja. Siapa dia? Saya, sebab saya seorang isteri. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan ni mungkin sembunyi. Mungkin tuan-tuan cerita kat saya seorang je, ustaz saya seorang je, tapi hak seorang lagi tak cerita. Saya sungguh seorang. Kan? Jadi Imam Syafi'i kata, aku suka kepada lelaki yang mencukupkan dirinya hanya satu isteri sahaja. Dengar sampai habis. Kena dengar sampai habis. Walaupun, dia kata, walaupun memiliki isteri lebih daripada satu dibolehkan. Boleh, bukan tak boleh. Kita tak larang siapa nak kahwin lebih. Tetapi Imam Syafi'i kata, aku suka kepada lelaki yang mencukupkan dirinya seorang isteri sahaja. Mesti ada sebab. Mesti ada reason kenapa Imam Syafi'i cakap macam tu. Dia kata, kerana firman Allah Ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dia berdalilkan kepada surah An-Nisa ayat yang ketiga. Kemudian, jikalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwini seorang sahaja ataupun hamba yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak melakukan penganiayaan. Kita ni tuan-tuan cukup takut kalau kita buat zalim pada orang. Kita perlu takut kalau kita melampau kepada makhluk Allah. Sebab bila kita menzalimi orang, kita buat naya kepada orang, sama ada orang tu isteri kita, anak kita, jiran tetangga kita, kawan kita, maka itu akan mendatangkan beban kepada kita di hari akhirat nanti. Beban tuan-tuan, beban. Dia akan mendatangkan masalah. Sebab itu Al-Imam Syafi'i kata, dia lebih suka bagi orang lelaki kahwin seorang je, walaupun kahwin lebih tu dibolehkan. Alasan dia kerana takut kalau kita ni tak mampu berlaku adil. Bila kita tak mampu berlaku adil, kita buat zalim, buat naya kepada isteri kita, maka itu mendatangkan masalah kepada kita di hari akhirat nanti. Itu alasan dia. Nak faham sunnah, kena faham melalui kata-kata ulama yang muktabar. Jangan nafsu kita. Nafsu kita 2 sunnah, 3 lagi sunnah, 4 cukup sempurna sunnah dia. Itu kalau kita macam semayang lah, lagi banyak semayang lagi sunnah. Alah dikira lagu tu. Tak boleh. Kita kena faham mengikut kefahaman salafus salih. Samalah juga pendapat yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid kata apa? Dia kata bahawa tidak tepat untuk menggunakan ayat itu sebagai menyatakan sunnahnya berpoligami. Dia kata tak betul. Mana digalakkan kita berpoligami, kita ambil ayat itu sebagai hujah. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid kata tak betul. Itu bukan sunnah. Kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan sunnah. Dia memetik ayat surah An-Nisa ayat yang ketiga yang kita baca tadi, kan? Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga yang kita baca tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'
fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Kita baca tadi, mana kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka itu poin penting yang kita perlu ketahui. Maka dalil itu menunjukkan boleh berpoligami, bukannya itu ada sunnah yang digalakkan kepada kita untuk kita melakukannya. Samalah juga pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Mumti'. Dia kata apa? Syekh Ibn Utsaimin kata, dia kata membataskan diri kita, orang lelaki, para suami, membataskan dirinya hanya kepada satu isteri, itu lebih mendamaikan. Itu lebih mendamaikan. Awak ustaz, kalau 2, 3 tidak mendamaikan ke? Bukankah lebih mendamaikan? Sebab lebih ramai penghibur. Tuan-tuan nak tahu damai tak damai, cuba tanya orang hak kahwin 2, kahwin 3. Damai tak damai? Cuba tanya. Saya tanya ramai dah. Saya punya klien pun ramai tuan-tuan, kahwin 2, kahwin 3. Saya tanya mereka kata apa? Tak payahlah ustaz. Itu jawapan yang standard. Klien saya kalau saya tanya kahwin 2 okey tak? Dia kata tak payahlah ustaz. Dia kata nanti dengan kuliah-kuliah ustaz pun jadi habis, tak ada apa semua. Nak try boleh lah, nak try. Bukan kita nak hina, tapi kita nak bagi tahu apa yang disebut oleh para ulama yang kata sunnah tu apa dia. Yang kata sunnah itu apa dia. Boleh kita nak kahwin 2 ataupun 3, tapi itu bermaksud kita bersedia untuk menanggung beban. Lebih beban di dunia dan lebih beban di hari akhirat. Sebab keperluan setiap orang berbeza. Orang macam saya mungkin tidak perlu, tapi bagi lelaki lain mungkin perlu. Bagi isteri tertentu mungkin tidak perlu dia dimadukan. Bagi isteri yang lain pula mungkin dia perlu dimadukan atas alasan-alasan kesihatan dan sebagainya. Setiap orang berbeza. Allah Ta'ala mencipta manusia ini berbeza. Maka Syekh Ibn Utsaimin kata, tapi dia kata, jikalau seseorang itu dia tidak dapat menahan dirinya daripada zina dan isterinya tidak mampu untuk menghadapi keperluannya, maka pada ketika itu dia dibolehkan kepadanya untuk berpoligami supaya dia mendapat ketenangan jiwa secara halal, dapat menundukkan pandangannya dan sebagainya. Jadi itu pandangan yang disebut oleh para ulama. Itu satu contoh. Baik, sidang hadirin mukminin. Selain daripada itu, seringkali dalam masyarakat kita bila sebut sunnah Nabi ni, dalam kepala dia ialah selawat dekat Nabi. Bila sebut tentang sunnah Nabi ialah tentang semayang. Bila sebut tentang sunnah Nabi ialah datang masjid. Jawapannya ya, betul. Datang masjid, menghadiri majlis ilmu, puasa sunat, memperbanyakkan selawat kepada Nabi, ya, itu sunnah. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, ada ketikanya mereka lupa tentang sunnah yang lain. Antaranya sunnah dalam mendidik anak-anak. Contohnya dalam menjaga anak perempuan. Ini antara perkara yang diberi penekanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita datang masjid tapi kita abaikan anak kita. Itu tidak cukup sunnah. Kita orang yang kaki semayang sunat duha, witir, tapi kita tidak didik anak kita dengan sebaik yang mungkin, maka itu bukan sunnah. Sunnahnya ialah keseluruhannya itu. Itu adalah sunnah. Contohnya tuan-tuan, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, ja'atni ra'atun wa ma'aha ibnatan laha fasa'alat. Dia kata ada satu orang perempuan, ja'atni imra'atun, ada satu perempuan, dia datang kepada aku, dia datang ke tempat aku, wa ma'aha, bersama-sama dengan dia ada 2 anak perempuan. Perempuan ni dia minta something,
Dah adalah benda yang dia minta. Nak makan, apa benda yang boleh makan. Tapi Aisyah kata, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Dia kata, tapi aku tak jumpa benda yang aku ada. Dia kata, selain daripada satu biji kurma sahaja ada. Aisyah kata, dekat rumah dia ada satu biji kurma je ada yang boleh makan. Lalu Aisyah kata, fa'ataituha iyyaha. Dia kata, lalu aku bagi kepada perempuan tadi, dan perempuan tadi dia bagi dua untuk kedua-dua anak dia. Sedangkan dia sendiri tak makan sikit pun daripada kurma tersebut. Lepas tu dia berdiri dan dia keluar. Tengok satu orang ibu, dia dapat makanan. Makanan tu apa tuan-tuan? Satu biji tamar, satu biji kurma. Dua anak perempuan, dia belah dua. Sebelah bagi ke anak pertama, sebelah bagi anak kedua. Dia sendiri makan tak? Dia sendiri tak makan. Dia sendiri tidak makan. Lalu Nabi SAW masuk ke tempat aku, dan aku ceritakan perkara ini kepada baginda. Dan Nabi bersabda, maksudnya barang siapa yang diberi cubaan sesuatu kerana anak perempuan seperti itu, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya daripada seksa api neraka. Ini benda yang diajarkan oleh Nabi. Bukannya pukul anak perempuan dengan tali pinggang, bukannya kita seksa anak perempuan kita, tapi setiap keperluan dia kita penuhi. Kenapa dilebihkan anak perempuan daripada anak lelaki? Sedangkan zaman Arab jahiliyah tuan-tuan, perempuan menjadi barang komoditi dalam satu keadaan, dan pada keadaan lain tidak ada harga di sisi mereka. Bila Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengangkat kedudukan kaum wanita, sehingga kan sesiapa anak yang berbuat baik kepada ibunya, Nabi mengajarnya 3 kali, kali keempat barulah bapa. Kedudukan pertama ibu, kedudukan yang kedua ibu, kedudukan yang ketiga ibu, dan kedudukan yang keempat barulah bapa. Sebab tu ayah-ayah jangan kecil hati. Kalau hari raya anak yang dah kerja bagi envelope, satu dekat mak, satu dekat ayah. Anak balik start kereta babai dengan cucu apa semua, ayah dengan mak pakat buka envelope masing-masing. Buka envelope ayah 100. Buka envelope mak 300, 3 keping. Oh, mana boleh? Tak adil. Tak adil apa? Adil wad'u syai' fi mahalli. Letak satu benda sesuai dengan keadaan tempat dia. Itu adil. Maka Nabi mengajar kepada kita, adil ialah lebihkan ibu 3 kali dulu, ayah baru 4. Baru nombor 4. Maka bila anak tu bagi 300, 3 keping dalam envelope, sekeping dekat ayah dalam envelope, hak tu sunnah. Kita kena syukur sebab anak kita faham yang dikatakan sunnah itu apa. Orang lelaki jangan kecil hati, kan? Sebab apa? Sebab orang lelaki ada benda hak lebih. Apa dia? Poligami. Baru sebut tadi. Tu pun kalau berani. Kalau berani nak tanggung beban atas dunia dan nak tanggung beban di hari akhirat. Tapi Allah lebihkan kaum wanita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat baik kepada ibu mesti lebih daripada buat baik kepada ayah. Sidang hadirin mukminin, sebab tu saya cukup tidak boleh nak bayang dalam kepala saya macam mana dalam media melaporkan satu orang ayah dia boleh rogol anak perempuan dia. Hak ni kita tak boleh nak imagine benda yang ada dalam kepala si ayah tu. Saya sendiri tuan-tuan, bila pergi ambil anak perempuan saya di UIA balik ke Penang, nak balik hari kita dah letih drive jauh, tidur kat hotel. Kadang-kadang family follow kita, kadang-kadang family tak boleh nak follow, isteri tak boleh nak follow, kita seorang drive.
tidur di hotel. Kadang-kadang hotel dia ada katil twin, single. Tak apa yang tu. Tapi kadang-kadang hotel kata tak ada. Yang ada katil queen ataupun katil king. Queen atau king. Mana katil, satu katil kembar dia sekali, dua. Saya sebagai seorang bapa, tuan-tuan, saya jaga iffah, kesucian agama. Kita jaga agama kita, kita jaga agama anak kita. Tak pernah tidur satu katil. Walaupun saya ayah kandung dia, dia anak kandung saya, tapi sebab dia perempuan dan saya lelaki, maka sama ada ketikanya saya tidur atas katil, dia tidur atas sofa, atau saya tidur atas sofa, dia tidur atas katil. Agama mengajar kepada kita, walaupun dia mahram kita, dia ayah kandung, dia ibu kandung, tapi sebab berbeza jantina, kita kena jaga diri daripada bisikan syaitan. Lelaki sama lelaki pun tak boleh tidur di bawah satu selimut. Sebab tu kita kena jaga benda-benda yang macam tu. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Bila kita tak jaga, tuan-tuan, itulah yang boleh jadi sumbang mahram, abang rogol adik, mereka buat benda-benda yang tak senonoh dan sebagainya. Benda yang berlaku dalam rumah kita. Saya ada satu orang kawan, cukup minat agama, tuan-tuan. Agama ni minat. Dia telefon dekat saya, teresak-esak menangis, cerita masalah anak dia, sama-sama anak dia. Benda-benda macam ni. Dia kata tak pernah terbayang dalam kepala dia benda ni boleh berlaku. Sebab tu kita, tuan-tuan, sunnah ni bukan setakat semayang, bukan setakat baca Quran. Sunnah meliputi kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Baik, hadis ni yang kita baca tadi dalam Sahih Muslim, akhirnya Nabi kata apa? Dekat Aisyah, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah wajibkan bagi wanita itu masuk ke dalam syurga kerana perbuatannya, atau akan dibebaskan juga daripada seksa neraka. Dia akan dibebaskan daripada seksa neraka kalau ada, tapi Nabi kata dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak syurga, tuan-tuan, jaga anak perempuan kita elok-elok. Jaga bagi elok keperluan dia dan sebagainya. Samalah juga, tuan-tuan sekalian, tentang perkara yang macam ni, orang akan tanya, pasal apa Islam ni bagi fokus kepada anak perempuan? Pasal apa Nabi dalam hadis-hadis Nabi sebut secara spesifik suruh tengok anak perempuan? Pasal apa? Ulama ketika mensyarahkan hadis-hadis seperti ini, mereka mengatakan ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana ada setengah orang dia memang tak suka kepada anak perempuan. Setengah orang memang dia tak suka anak perempuan. Setengah orang anak sulung nak anak lelaki. Dia lagu tu. Kan setengah orang macam tu. Tak apalah kalau alasan dia alasan yang tertentu, tak apalah. Tetapi yang kita nak ceritanya ialah zaman jahiliyah sebelum Islam, yang mana ini disebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 58. Allah Ta'ala cerita perangai orang Arab jahiliyah yang tak suka anak perempuan. Dia tak suka. Allah Ta'ala kata apa? Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Allah Ta'ala cerita, dan apabila seseorang daripada mereka diberitahu khabar berita tentang kelahiran anak perempuan, hitam merah padam muka ni, dan dia sangat marah. Perangai siapa ni, tuan-tuan? Perangai Arab jahiliyah dulu. Maka bila Islam datang, Islam lawan benda ni. Islam nak basmi attitude yang macam ni, yang memandang hina kepada anak perempuan. Maka Islam datang mengangkat kedudukan anak perempuan dengan menjanjikan mana-mana bapa dan ibu yang membesarkan anak perempuan dia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dan menjadi pendinding daripada azab api neraka. Itu yang pertama. Sebab apa? Anak perempuan diberi fokus
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab yang kedua? Sebab yang kedua, tuan-tuan, para ulama menyebut kerana nafkah kepada anak perempuan biasanya lebih banyak daripada anak lelaki. Siapa yang ada anak perempuan dia tahu. Banding dengan anak lelaki kita. Anak lelaki biasa, kan? Anak lelaki ringkas je. Anak lelaki spender satu cukup. Hilang, dia pergi ambil hak kawan dia. Tu anak lelaki. Saya sekolah asrama, tuan-tuan, tak mau sebutlah, dirahsiakan sekolah saya. Tapi kalau tuan-tuan pergi cari dengan Facebook, tuan-tuan jumpa lah sekolah saya. Saya duduk asrama daripada form 1 sampai form 5. Blok saya tu okey lagi. Blok saya tu, blok hak satu lagi tu, tak mau sebut lah, nanti kawan-kawan saya tengok live dia marah kat saya pula. Asrama budak lelaki biasalah, basuh-basuh seluar kecil tu, basuh seluar kecil, dia sidai dekat apa bucu katil, kan? Katil besi tu, sidai kat situ, ada 2-3 lai apa seluar kecil tu. Nak cerita kat tuan-tuan, tak lama hayat seluar kecil tu hilang. Pasal apa hilang? Agak-agak siapa boleh jawab? Pasal apa hilang? Pasal kawan tu dia bangun-bangun nak pergi dewan makan, dia tengok seluar dia tak ada. Nampak seluar kawan tu duduk sidai dekat tu, dia ambil pinjam sekejap nak pergi dewan makan. Habis makan kat dewan makan, dia pulang balik. Pulang balik. Oh, teruk sungguh budak lelaki. Budak lelaki teruk sungguh. Sebab tu budak lelaki senang. Dia sidai baju hak dia basuh, hilang. Dia mana nak cerita kat mak dia? Tak cerita. Kat ayah dia tak cerita. Baju tak tahu dah berapa banyak dah hilang. Warden pergi kutip, kumpul semua. Tu dia bertimbun baju. Tak tahu hak siapa. Budak lelaki. Cukup senang, tuan-tuan. Tapi budak perempuan pun lagi banyak masalah. Budak perempuan, dia mungkin tak ada masalah tertentu macam budak lelaki, tapi dia ada masalah lain. Saya baru ni pergi hantar anak saya daftar masuk ke universiti. Tak mau sebutlah universiti mana, nanti chancellor dia marah kat saya pula. Pergi daftar masuk satu universiti. Masa daftar masuk tu, satu bilik 2 pelajar. Satu bilik 2 pelajar. Dapatlah satu almari. Buka-buka pintu almari, tuan-tuan. Tuala wanita tu dia tampar kat dinding. Budak perempuan. Saya kata teruk sungguhlah akhlak budak perempuan ni. Pening kepala kita tengok. Punyalah perangai tak senonoh. Pasal apa yang pergi tampal dekat dinding almari tu? Pasal apa? Kita nak kata. Tapi keperluan anak perempuan ni banyak. Macam-macam lah. Dia punya baju kecil dia, seluar kecil dia, macam-macam lah. Tuala dia, tuala wanita, macam-macam keperluan dia. Kain tudung. Anak lelaki ada pakai tudung? Anak lelaki mana pakai tudung? Anak perempuan tudung, macam-macam jenis tudung. Tudung Nilofa pun dia nak, tudung apa lagi saya tak tahulah. Tudung Bilal ada, tudung Bilal. Tu tak kira lah nama apa, tudung itu, tudung ni. Anak tudung pun ada. Saya kata anak tudung mana satu? Tu hak macam kopiah, hak kecil apa semua. Oh, ada lagi anak tudung. Ada lagi hak tudung lagi kecil. Saya pun tak reti lah, tuan-tuan. Berapa jenis anak tudung, cucu tudung, semua ada. Banyaknya keperluan. Saya kalau keluar bawa troli untuk anak lelaki saya dengan keperluan untuk anak perempuan saya, berkali ganda lebih mahal bila kita keluar untuk keperluan anak perempuan. Cuci muka, dia ada jenama-jenama tertentu yang dia nak. Anak lelaki tak apa, sabun Zest pun tak apa dah. Anak lelaki tu pun kalau basuh muka. Hak banyak anak lelaki muka pun tak basuh. Dia lain. Anak perempuan ni dia banyak, dia punya detail dia tu banyak. Maka hak mengarut-mengarut tu tambahan daripada saya, tuan-tuan. Tapi poin yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa dari segi nafkah perbelanjaan untuk anak perempuan dia lebih banyak.
Yang ketiga, kerana mendidik anak perempuan lebih susah daripada mendidik anak lelaki. Dan selain daripada itu kan, pendidikan kepada anak perempuan ni, dia hasil dia tuan-tuan apa dia? Dia akan jadi ibu kepada anak-anak dia. Bila kita lahirkan anak perempuan, kita didik dia elok-elok, bila dia dah dewasa, dia jadi isteri orang, dia jadi ibu kepada anak-anak dia. Bila dia menjadi perempuan yang salihah, maka dia akan mendidik anak-anak yang saleh dan salihah. Sebab itu, siapa-siapa yang ada anak perempuan dan dia jaga anak perempuan dia elok-elok, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dia dapat syurga dan terlindung daripada api neraka. Dalam hadis Muslim, man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Kan Nabi kata apa? Nabi kata, siapa yang didik dua anak perempuan dia sampai dia dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dengan dia ni macam ni. Nabi rapatkan jari. Bahasa setengah orang kata kamcing, akrab, dekat. Aku dengan dia ni macam ni. Siapa ni tuan-tuan yang jadi dekat dengan Nabi ni? Iaitu siapa yang didik dua anak perempuan dia sampai dia dewasa. Maka hari akhirat nanti, Nabi kata, Nabi dengan orang tu yang didik anak perempuan dia elok-elok tu macam ni. Nabi kata rapatnya macam ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Itu sunnah. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, kita perlu memahami sunnah ni dengan cara yang tepat dan menyeluruh. Jangan kita faham sunnah ni hanya bahagian-bahagian tertentu sahaja. Mestilah menyeluruh. Kemudian sidang hadirin mukminin, tadi Al-Fadil Ustaz Munir Farid kita bagi tahu bahawa dia minta untuk saya sebut kepada tuan-tuan sekalian tentang kekeliruan manusia tentang sunnah. Kan? Contoh-contoh yang ada dalam masyarakat kita. Baik. Masyarakat kita ni tuan-tuan, adalah banyak sebenarnya benda-benda keliru. Ada yang kata makanan sunnah. Kan? Bukan kata tak ada makanan sunnah. Kan? Ada makanan sunnah, tapi dia faham makanan sunnah tu dengan cara yang tidak betul. Dia faham makanan sunnah tu dengan cara yang tidak betul. Contoh, bila Nabi anjurkan supaya ambil makan habbatus sauda, orang kita ni dalam kepala dia faham dengan cara yang tak betul. Hospital tak mau pergi, ubat tak mau makan, doktor tak mau jumpa, appointment penting, tapi dia makan habbatus sauda sebab tu sunnah. Ni karut. Ni karut. Tuan-tuan, kalau kita sakit, ambil habbatus sauda, minum madu. Sekarang soalan nak tanya, siapa yang boleh cek kita tu sakit apa? Itu bukan sunnah. Sebab sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita dapati bagaimana Nabi dan para sahabat pun bila sakit mendapatkan rawatan, bukan berpada dengan habbatus sauda semata-mata. Cuba tuan-tuan tengok sirah nabawiyah. Nabi sakit, adakah Nabi berpada dengan habbatus sauda semata-mata? Tak. Ini contoh kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita. Antaranya ialah tuan-tuan sekalian, kekeliruan dalam bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil berkat Nabi, mereka mengambil berkat dengan cara yang keliru. Ni ada satu orang individu datang ke negara kita. Banyak negeri batalkan program, tak boleh. Pasal apa? Kerana dakwaan dia yang dia kata dia adalah zuriat keturunan Nabi tu sukar untuk dipercayai, tidak meyakinkan, menyebabkan banyak
pihak berkuasa negeri batalkan program, dan di Pulau Pinang pun mufti kita di Pulau Pinang pun tidak hadir dalam program tersebut. Tuan-tuan, dalam negara kita pun berapa ramai orang yang memang keturunan Nabi pun. Ni hak nama Syarifah, keturunan Nabi. Hak nama Said, keturunan Nabi. Tapi kita tak pernah pun memuliakan kedatangannya begitu rupa. Tapi bila ada satu orang ni, dia dakwa dia keturunan Nabi, tiba-tiba kita bagi ada special event untuk dia. Dalam agama kita, semata-mata mendakwa dia ada darah keturunan Nabi, itu bukan cara dia, tuan-tuan. Dalam agama kita diajar supaya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh hafal kita punya keturunan, ayah kita siapa, tok kita siapa, moyang kita siapa, sampai kepada Nabi. Kenapa pula kita tak boleh menghafal perawi-perawi hadis? Ni pelik. Dia hanya hafal keturunan dia, tapi dia tak boleh nak hafal sanad hadis. Sedangkan dia mendakwa dia adalah zuriat keturunan Nabi. Yang kita nak ialah yang paling penting, orang tu dia boleh bercakap dengan ilmu dia tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan Nabi dengan cara yang paling tepat ialah bertabarruk dengan ajaran Nabi. Itu yang paling tepat. Sebab Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Kita nak bertabarruk dengan tubuh Nabi tak boleh, sebab Nabi dah tak ada. Nabi dah meninggal dunia, dah wafat. Maka para ulama mengatakan kepada kita bahawa adalah dilarang kita pergi dekat kubur Nabi, kita pergi cium usap kubur Nabi. Dan para ulama mengatakan bahawa sesiapa yang menziarahi kubur Nabi atau menziarahi kubur Nabi-Nabi yang lain, ataupun kubur orang-orang saleh yang lain, ataupun kubur para sahabat, ataupun kubur Ahlul Bait, tidak dianjurkan untuk kita peluk kubur tu, usap-usap sapu dia dan cium kubur tersebut. Itu bukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ajarnya ialah mengamalkan ajaran baginda. Hak tu Nabi suruh, tuan-tuan sekalian. Malah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang digelar sebagai Hujjatul Islam, dia digelar sebagai Hujjatul Islam. Kitab dia kita duk mengaji dalam negara kita ni, antaranya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan sebagainya. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Imam Ghazali kata, tuan-tuan, perbuatan mengusap-ngusap kubur dan mencium kubur adalah adat orang Nasrani dan Yahudi. Memuliakan kubur dengan cara usap, sapu dan cium kubur, sama ada kubur yang dianggap sebagai wali, kubur yang dianggap sebagai kubur Nabi-Nabi dan sebagainya, Imam Ghazali kata itu adalah adat kebiasaan orang Nasrani dengan orang Yahudi. Sebab tu dalam negara kita ni, tuan-tuan, dah banyak fatwa yang pihak berkuasa agama dah keluarkan, larangan kita melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara yang bertentangan dengan agama di kubur-kubur tertentu. Hak banyak di Melaka lah, di Pulau Besar. Yang tu cukup banyak fatwa. Fatwa Melaka ada, fatwa yang di luar Melaka pun ada. Banyak. Di Penang kita pun ada, di negeri-negeri lain pun ada, yang dianggap sebagai kubur keramat, kubur wali dan sebagainya. Selain daripada itu, sidang hadirin mukminin, ialah bertabarruk dengan pokok, bertabarruk dengan batu ataupun benda-benda lain. Saya nak cerita dekat tuan-tuan. Orang kita ni, orang Melayu Islam kita ni, ataupun mamak, anak mami, ni sebut Melayu kan, duk rasa Melayu saja pula kan, semualah orang Islam semua. Tak kira lah dia Cina ke, dia India Muslim ke apa ke, Melayu, orang Islam semua. Kita orang Islam ni dalam negara kita, khususnya di Nusantara ni, dia pantang tengok benda-benda pelik. Dia pantang tengok benda-benda pelik.
Kalau ada pelik sikit, pakak pergi. Kalau pergi saja tak apa tuan-tuan. Kalau pergi tu nak selfie saja tak apa. Ni pokok pisang pelik. Contohnya. Ni pokok pelik, ni batu pelik. Pelik macam mana saya tak tahulah. Selfie. Tak apa lagi. Sebab nak tunjuk pelik. Aku dah sampai tempat pelik. Tak apa lagi. Tapi yang tak tahannya tuan-tuan, dia pergi ambil sikit, dia buatlah tangkal azimat. Hak mana dia boleh gunting, hak mana dia boleh toreh, dia akan ambil, dia buat tangkal azimat. Hak ni kepercayaan karut. Kepercayaan karut. Saya ambil contoh kat tuan-tuan. Dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih makna hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan Imam al-Muhaddithin Bukhari dan Muslim. Cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Pasal apa Nabi Musa? Nabi Musa ni dia ada satu benda pelik yang geng-geng kaum Yahudi ni dia rasa pelik dengan Nabi Musa. Puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, dia kalau dia mandi ramai-ramai. Semua tu geng mandi telanjang. Geng mandi telanjang. Bukan budak-budak, orang tua, orang dewasa mandi telanjang. Ni zaman dia orang dulu. Zaman kita pun ada juga. Cuma di Pulau Pinang tak ada kot. Kalau spa kat Jepun tu, kalau sama-sama jantina tu di luar negara, siapa yang pernah pergi tempat-tempat tertentu dia tahulah. Kalau satu jantina tu biasa, semua pakai telanjang semua. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Kita di Pulau Pinang ni rasanya tak ada kot. Saya pun tak tahulah. Jadi zaman dulu tuan-tuan, zaman Bani Israel dulu, geng-geng tu rasa pelik. Pasal apa Nabi Musa ni mandi seorang-seorang? Tak mandi ramai-ramai, berjemaah dengan kita. Berjemaah. Lepas tu pakat duk katalah pasal testis Nabi Musa tu dia besar sebelah. Dia kata kat Nabi dia tuan-tuan. Dia tergamak kata tu. Kita kata imam kita pun kita tak berani kata. Kat Ustaz Munif Farid kita tak berani kata. Kan? Dia dengan Nabi pun dia boleh kata lebih kurang. Teruk betul Yahudi. Yahudi memang perangai Yahudi sungguh. Nama pun Yahudi. Dia kata testis Nabi Musa besar sebelah. Pasal tu dia malu nak mandi dengan kita. Takdir Allah Ta'ala nak tunjuk benda yang mereka duk sebar fitnah tu memang fitnah, bohong, bukan betul pun. Nabi Musa mandi seorang-seorang, dia buka pakaian dia apa semua, mana tidak ada seurat benang, dia letak baju dia atas batu. Takdir Allah Ta'ala, batu tu bawa lari baju dia tuan-tuan. Batu bawa lari. Kalau tuan-tuan hak mana sakit jantung pakai rebah, innalillah tu batu bawa lari. Nabi Musa kata, "Thawbiya hajar, thawbiya hajar, thawbiya hajar." Dia kata, "Baju aku wahai batu, baju aku tu wahai batu." Dia panik. Dia keluar daripada sungai, dia pergi hambat batu tu. Kalau tuan-tuan hambat tak? Dua pilihan. Nak hambat dengan tak hambat. Dua pilihannya, tak ada pilihan ketiga. Kalau tak hambat, batu buat lari baju. Kalau hambat, orang nampak kemaluan kita. Ingat zaman sekolah duduk asrama. Ni cerita asrama lagi. Duduk asrama, kawan-kawan yang memang nakal semua. Tapi saya, Allah Ta'ala lindungi. Ke tahap wali jugalah saya ni. Tapi wali saya bukan wali kutub, saya wali nikah. Saya tahap wali nikah. Mandi tuan-tuan, dekat asrama lagu tu. Kawan ni ada setengah mandi dekat shower tu, dekat pancok. Air hujan tu. Ada setengah mandi dalam jamban, dalam toilet. Hak mana mandi dalam jamban tu, dia buka tuala, dia letak atas pintu. Kawan nakal ni tuan-tuan, dia pergi ambil tuala tu, dia bawa lari. Riuh satu blok asrama. Kalau pukul 6 petang, 7 petang dekat maghrib, riuh tu kita tahu dah. Ni cerita tawaf sa'i dengan telanjang semua ada ni. Bawa lari tuala tu, hak bogel ni pergi hambat tuala tu. Macam tu lah lebih kurang. Habis pakai nampak punggung kawan tu. Kan? Nabi Musa lagu tu, dia kata thawbi hajar, dia hambat batu tu tuan-tuan. Bila dia keluar dari air tu, dia keluar dari air, puak-puak Yahudi tadi nampak. Dia kata, tak, elok je. dia nampak. Itu berlaku kepada zaman Nabi Musa. Kalau cerita ni tuan-tuan berlaku di Pulau Pinang, agak-agak jadi apa kat batu tu?
Agak-agak tuan-tuan lah batu tu jadi apa? Saya rasa batu tu tak ada dah. Pakai ambil sikit seorang, ketuk dengan hammer. Ketuk-ketuk pakai ambil sikit seorang, buat ayat semaya hajat lah, buat cincin, buat kepala, macam-macam dia boleh buat. Tuan-tuan ingat batu tu nak lari ke kalau tuan-tuan pergi katak dia? Mukjizat Nabi ni tuan-tuan, dia bukan berulang kali. Mukjizat Nabi dah sekali lah. Kalau batu tu boleh lari, dia lari sekali tu je tuan-tuan. Bukan batu tu hidup, dia boleh lari setiap hari. Pagi jogging, petang bertah desa. Ada batu lagu tu? Tak ada. Dia lari sekali tu sahaja. Peristiwa, miracles, mukjizat ni satu kali sahaja. Tuan-tuan tak boleh hang bawa lari baju aku pula, aku nak tengok. Tak ada tuan-tuan. Kalau jadi kat Pulau Pinang ni, habislah batu tu. Pakai ambil. Maka sunnahnya tuan-tuan, kita jangan percaya kepada benda-benda macam tu. Jangan buat benda karut khurafat dengan benda-benda yang macam ni, walaupun sungguh ada benda pelik. Batu tu pelik macam mana sekalipun, pokok kayu tu pelik macam mana sekalipun, jangan kita duk buat benda-benda karut dan khurafat dengan perkara-perkara sedemikian. Baik, sidang hadirin mukminin tadi pihak penganjur dah bagi tahu, minta saya berhenti pukul 8.30. Jadi saya rasa setakat itulah kemampuan saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dengan kesempatan ringkas pada malam ini, kita dapat memahami sedikit tentang ayat yang kita baca tadi, bahawa tidak memadai kita hanya berpada dengan Quran, tapi kita mengabaikan sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpada kalau kita hanya mengaku duk dabik dada kita sayang dekat Allah, cinta ke Allah, takut pada Allah, tapi cara hidup kita, akidah kita, akhlak kita tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan, puan-puan dan saya sendiri akan dibangkitkan seperti ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat rapat dengan Nabi dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus, syurga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.